Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey apa? Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadul amjadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hormati atau imam kita, sebelumnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau dan kuasa surau, sidang jamaah muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita nampak bersama. Tutup kipas. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Jadi makhluk yang terbaik yang telah pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu insan. Insan ataupun manusia, yang mana kata-kata insan ini dia diambil daripada nisyan. Nisyan mana lupa. Sebabnya manusia ni banyak lupa. Jadi kata-kata insan tu dia pecahan lah, mustaq. Mustaq ni pecahan daripada nisyanun. Nisyan ni mana lupa. Bukan lupa sikit, kerana banyak lupa kan. Itu banyak benda yang kita lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk ini kita bagi pada 4 kumpulan. Yang pertama itulah manusia, golongan yang mempunyai nafsu. Kemudian nafsu tidak mempunyai akal. Yang kedua golongan yang mempunyai akal tetapi tidak ada nafsu. Yang ketiga golongan yang tidak ada akal dan tidak ada nafsu. Yang keempat itulah golongan yang ada akal dan juga ada nafsu. Jadi mana yang dikatakan golongan yang pertama, golongan yang ada nafsu tetapi tidak ada akal, itulah binatang lah. Daripada binatang sama ada binatang yang kita pelihara ataupun binatang buas, di mana binatangnya ada nafsu tapi tiada akal. Walaupun ada juga binatang-binatang yang cerdik lah, tetapi pun diajar. Tak ajar pun dia tak cerdik. Manusia pun macam juga, kalau tak ajar pun tak cerdik. Tidak diberikan pelajaran, tidak beri pendidikan. Kalau tak diberi pendidikan, pengajaran, maka sudah tentu dia akan jahil, bodoh selama-lamanya. Dan bodoh pun ada 2. Jahil pada 2. Satu jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Jahil basit jahil basit ialah jahil yang dia tahu dia jahil. Yang kedua jahil murakkab. Jahil murakkab ni teruklah, dia tak tahu dia jahil. Dah lah dia tak mengaji belajar dan dia mengaku dia pandai, cerdik, sebenarnya dia jahil. Tuan. Kemudian yang kedua iaitulah golongan yang ada akal tetapi tidak ada nafsu, iaitu golongan para malaikat. Para malaikat yang kerja mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut perintah Allah Taala. Kemudian golongan yang ketiga ialah golongan yang tidak ada akal dan nafsu, iaitulah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok kan, batu-batu dan sebagainya. Jadi mereka ini tidak ada akal dan tidak ada nafsu. Dan yang keempat golongan manusia, itulah anak Adam lah.
Mana ada Adam ni ada akal dan ada nafsu. Dan walaupun ada akal dan nafsu, tapi termasuk dalam golongan yang sebaik-baik golongan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan kamu itu ialah dengan sebaik-baik kejadian. Itu kan. Kemudian berkenaan dengan sejarah akal, kalau disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Batuk ah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahawa ketika Allah Ta'ala mencipta akal, ketika Allah Ta'ala mencipta akal, maka Allah Ta'ala berfirman kepada akal, wahai akal, datanglah kemari. Wahai akal, datanglah kemari. Lalu akal pun datang ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pun tanyalah pada akal, wahai akal, aku ni siapa? Kan? Aku ni siapa? Maka akal menjawab, engkau ialah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Kau Tuhan aku dan aku hamba-Mu. Jadi mudah kan? Senang. Akal, itu kelebihan akal. Yang kedua, kemudian Allah Ta'ala mencipta akan nafsu. Allah Ta'ala mencipta nafsu. Setelah diciptakan nafsu, maka Allah Ta'ala panggil nafsu, wahai nafsu, datanglah kamu padaku. Datanglah kamu padaku. Tapi nafsu buat dono lah. Dia buat bangang gitu kan. Memang nafsu kan. Nafsu kan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada para malaikat supaya menangkap nafsu dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka dimasukkan nafsu tadi dalam neraka selama 100 tahun. Dibakarlah, bakar apa semua kan. Ya, diseksa dan sebagainya selama 100 tahun. Selepas 100 tahun dikeluarkan nafsu daripada neraka. Ini disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian Allah Ta'ala tanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah aku? Maka nafsu kata, engkau lah, aku gitu. Kan? Engkau lah, aku tak kenal engkau kan. Maka akhirnya itulah mana sikap kata kurang ajar lah, kurang ajar ataupun tak makan saman lah kita kan. Lalu ditangkap nafsu tadi, masuk dalam neraka lagi. Dimasuk dalam satu neraka nama neraka Ajud. Neraka lapar. Kan? Jim waw ain jok. Jok lapar lah. Dia kalau jim waw dal maknanya pemurah. Kalau jim waw ain jok, itu maknanya lapar. Lapar dahaga kan. Dimasukkan dalam neraka itu selama 100 tahun. Dalam neraka itu dia nafsu tadi lah, tak dibagi makan, tak dibagi minum dan sebagainya. Maka dia terpaksa lah menahan keadaan penderitaan itu selama 100 tahun. Maka selepas itu dikeluarkan daripada neraka tadi, neraka Jung tadi. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah aku? Siapa aku? Maka nafsu berkata, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Baru dia declare dia declare, dia mengaku bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia adalah hamba yang diciptakan. Jadi daripada kisah tadilah, maka antara sebablah penyebab kerana difadukan, maka difadukan akan berpuasa kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antaranya lah. Jadi maknanya kat situ nafsu ni dia sejenis benda yang telah dicipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada dalam tubuh badan manusia. Tubuh badan nafsu, dan nafsu ni dia tak boleh dibuang. Nafsu tidak boleh dibuang. Kalau nafsu dibuang, kita mati. Betul tak? Kalau nafsu dibuang, kita akan mati. Sebab apa? Nafsu makan tak nak, nafsu minum tak nak, semua tak ada kan.
Cuma yang apa yang kita lihat zaman sekarang ni, yang dibuang itu ialah nafsu untuk persetubuhan. Kalau binatang tu berkelamin kan, binatang kan, dibuanglah alat itu, apa tu, latu-latu dia. Istilah lagi lah sekarang, latu-latu. Jadi dibuang dia punya tu, dikembirilah. Maka dikembiri sehingga binatang tadi tidak berminat kepada binatang haiwan yang betina. Dia tak berminat. Sebab apa? Dia punya alat tu telah dibuang dan keinginan tu dah tak ada. Tetapi keinginan yang untuk makan minum masih ada untuk binatang tu. Kalau keinginan untuk makan minum untuk binatang tak ada, habis binatang mati dia. Mati dia. So maknanya nafsu ni pun berbagai-bagai dalam tubuh badan manusia kan. Nafsu nak makan, nafsu nak minum, nafsu nak melihat, nafsu mendengar, nafsu nak berkelamin, tak? Nafsu nak sonok-sonok, nak bersukan, apa macam-macam lah nafsu keinginan manusia tu. Cuma dalam kehidupan kita ni ada benda-benda yang nafsu tu disekat. Sebab mungkin dari segi perbuatannya mungkin ada faedah kena sekat benda tu. Kalau tak disekat maka akan terjadi efek yang lain lah. Gitu kan. Itulah berkenaan dengan nafsu tadi. Cuma nafsu ni memanglah, dan nafsu ni perlu dijinakkan. Dia perlu dijinakkan, perlu dikawal, perlu dibagi tazkirah, perlu diberi peringatan. Sebab nanti dia lalai, alpa. Sebab apa? Sebab apa? Bila tidak ada orang mengingatkan dia, jadi dia merasakan apa yang dia buat tu betul. Apa yang dia buat tu betul. Sebab apa? Tidak ada orang mengingatkan dia. Jadi kalau ada orang mengingatkan dia, memberikan tunjuk ajar dan sebagainya, maka dia akan merasa, oh, apa yang dia buat selama ni salah, tak betul, dan dia akan cuba memperbaiki perkara tersebut. Bukannya dia mempelekehkan orang-orang yang memberi peringatan pada dia. Sepatutnya dia mengucapkan terima kasih pada orang yang beri peringatan pada dia. Itulah tadi berkenaan nafsu lah kan. Jadi maknanya nafsu ni dan manusia ni antara mana makhluk yang sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan nafsu tadilah manusia akan berkembang biak. Kalau tak ada nafsu, habis, manusia tidak akan berkembang biak lah. Betul. Cuma ada nafsu-nafsu yang dilepaskan pada tempat yang haram, pada tempat yang tidak sepatutnya, seperti perzinaan. Dilepaskan ke tempat situ. Sedangkan ada isteri yang halal pada dia, tapi isteri yang perempuan yang haram itu juga yang dicari. Itu sebabnya Islam memerlukan kepada perkahwinan untuk menghalalkan sesuatu daripada halal menjadi daripada haram menjadi kepada halal. Betul. Kemudian ulama telah membagikan nafsu pada 7 kumpulan. 7 kumpulan nafsu. Yang pertama, nafsu ammarah. Di mana nafsu ammarah ni nafsu yang sentiasa mengajak kepada keburukan saja. Kan, ma ubari'u li nafsi inna amarata bisu, innal ammarata bisu. Kan, maknanya amarah, nafsu amarah ni nafsu sentiasa mengajak benda-benda yang jahat. Dia memang dia tak nampak benda baik lah. Apa saja benda baik yang kita beritahu dengan dia, dia tak terima lah. Itu dikatakan nafsu ammarah. Maknanya dalam pemikiran dia tu membujur lalu melintang patah kan. Benda yang haram boleh jadi halal dan halal boleh jadi halal bagi dia lah. Itu yang pertama, nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni nafsu yang masih lagi, orang kata, walaupun dia dah diberi peringatan kepada dia dan ada masanya dia ada kesedaran sikit untuk membuat kebaikan, tetapi keburukan dia tu lagi banyak daripada kebaikan. Keburukan dia lagi banyak daripada kebaikan yang dia buat. Bukan dia tak tahu benda tu halal, bukan benda tu haram, bukan dia tak tahu. Dia tahu benda ni tak boleh, tapi dia masih lagi buat.
Jadi maknanya dia masih lagi hanyut dibuai oleh mimpi-mimpi kan. Nafsu dia dia kata nafsu lawamah. Kemudian yang ketiga nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni dia dah 50-50. Maknanya ada masanya dia akan buat kebaikan, ada masanya buat keburukan. Maknanya separuh-separuh tu dia buat kebaikan dan separuh dia buat keburukan. Maknanya dia dah ada kesedaran lah. Dia dah ada kesedaran untuk buat kebaikan. Dia tahu. Tetapi sesekali pun dia terbuat juga benda kejahatan. Bukanlah orang kata dia perfect daripada semua segi. Mana masih lagi kekurangan bagi dia. Atau dikatakan nafsu mulhamah. Kemudian yang seterusnya nafsu radiyah. Nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah ni nafsu yang baik. Dia nafsu, dia tingkatan yang baik lah. Dia ajak buat baik itu. Buat kejahatan tu dah kurang lah. Walaupun sikit-sikit tak banyak lah. Kemudian nafsu radiyah, nafsu mulhamah, kamilah dan sebagainya lah. Okey, itu nafsu yang telah pun dinyatakan oleh para ulama daripada kita. Okey. Jadi mudah-mudahan dengan sedikitnya perkongsian pada malam ni, insya-Allah kita sebanyak dapat memberikan penambahan ilmu kepada kita, insya-Allah pada malam ni. Okey. Itu je. Okey, sekian. Assalamualaikum.